Alright guys, kembali lagi ke channel aku AZ. Jadi, semalam Xiaomi baru saja melancarkan siri Note 11 mereka yang baru. Aku memang excited gila bila diorang release tu. Banyak gila benda yang menarik yang ada pada telefon ni. Selain tu juga, diorang juga melancarkan MIUI 13 versi global. Inilah benda yang semua orang tunggu juga sebab MIUI sebelum ni memang bagi gila. So MIUI 13 ni semua orang punya ekspektasi lagi tinggi lah. Jadi, nak tahu lebih lanjut, roll intro dulu lah baru kita sembang kan. Okey, untuk siri Redmi Note 11 kali ini, pihak Xiaomi mengeluarkan 4 model iaitu Redmi Note 11, Note 11S, Note 11 Pro dan Note 11 Pro 5G. Banyak gila model diorang keluarkan tahun ni ya. Lain daripada lain. Tahun lepas diorang keluarkan model banyak juga. Tapi dia macam satu. Macam setiap 2 bulan diorang keluar yang baru. So dia macam tak berbaloi sangat lah kalau orang yang beli model lama tiba-tiba model baru keluar. So kali ni dia bagi pilihan untuk semua pengguna dia lah, which is very nice. Jadi aku akan cerita kat korang semua spesifikasi untuk setiap telefon ni. Untuk permulaan ni aku nak cerita pasal Redmi Note 11 dululah. Dia punya vanilla version tu. Untuk chipset yang menggunakan chipset dari Qualcomm iaitu Snapdragon 680 yang sama seperti Realme 9i tu. By the way, chipset ni bukan improvement sangat lah berbanding dengan Snapdragon 678 yang hadir pada Redmi Note 10 tu. Tapi dari segi power efficiency tu dia jauh lagi bagus lah dari segi power delivery dan juga dia punya battery life tu. Untuk screen pula, ia menggunakan screen berukuran 6.43 inci jenis AMOLED dengan 90Hz refresh rate. Bagi aku agak impresif jugalah Xiaomi boleh bagi phone macam ni AMOLED dengan 90Hz refresh rate. Memang lain daripada lain lah. Selalunya nak dapat macam ni pun IPS LCD 90Hz pun harga 1000 lebih. Yang ni punya phone pun kemungkinan bawah 1000 je, which is sangat-sangat mind blowing jugalah untuk harga pasaran sekarang ni. Lepas tu untuk bateri, ia mempunyai bateri berkapasiti 5000 mAh dengan fast charger 33W dalam kotak. Telefon ni juga datang dengan 3 variant iaitu 4GB RAM dengan 64GB storan, 4GB RAM dengan 128GB storan dan 6GB RAM dengan 128GB storan. Untuk kamera pula, ia menggunakan 50MP untuk kamera utama, 8MP ultra wide dan 2MP macro dan depth. Untuk variant warna dia ada 3 iaitu Graphite Grey, Twilight Blue dan Star Blue. Kita beralih ke Redmi Note 11S pula. Dia punya spesifikasi ni hampir sama dari segi skrin tu, tapi dari segi hardware seperti kamera dan chipset ia berbeza lah. Untuk chipset, ia menggunakan MediaTek Helio G96. Chipset ni lebih bagus lah berbanding dengan G95 yang ada pada Note 10S tu. Ia mempunyai ISP yang menyokong 108MP di mana G95 hanya menyokong sehingga 64MP sahaja. Selain itu juga connectivity, Helio G96 ni menyokong sehingga Bluetooth 5.2. Jadi dia ada sebuah upgrade yang bagus lah berbanding sebelum ni. Untuk kamera, ia menggunakan 4 tetapan kamera iaitu 108MP untuk kamera utama, 8MP ultra wide, 2MP macro dan depth. Untuk variant RAM pula dia berbeza sikit lah dengan Redmi Note 11 tu, di mana ia menggunakan 6GB RAM dengan 64GB storan untuk dia punya base variant, 6GB RAM dengan 128GB storan dan 8GB RAM dengan 128GB storan. Untuk variant warna pada Redmi Note 11S ni, warna dia hampir sama saja, cuma hanya ada satu sajalah eksklusif warna iaitu Pearl White. Okey, sekarang ni kita beralih ke bab yang semua orang tunggu iaitu versi Pro dia. Sebenarnya versi Pro ni tak adalah perubahan yang banyak sangatlah berbanding dengan 11S ni. Cuma adalah perubahan yang mungkin orang kata quality of life lah, di mana ia menggunakan skrin yang lebih besar iaitu 6.67 inci jenis AMOLED dengan 120Hz refresh rate, tapi ia menggunakan chipset yang sama sajalah seperti Note 11S tu dan juga tetapan kamera yang sama juga. Tetapi untuk charging ia menggunakan 67W. Jadi dekat sini korang dapat upgrade yang lebih menarik lah berbanding dengan Note 11S tu dari segi dia punya size screen, refresh rate yang lagi tinggi dan fast charging yang lebih padu. Untuk variant warna, versi Pro dia pun sama juga, warna yang sama dua tu, dan satu warna eksklusif dia adalah warna Star Blue. Okey, last kali mestilah dia punya variant paling padu iaitu Redmi Note 11 Pro 5G. Dari segi spesifikasi dia hampir sama seperti Pro, tapi dia ada perubahan sikit di bahagian chipset dia, di mana ia menggunakan chipset dari Qualcomm iaitu Snapdragon 695, di mana ia menyokong 5G lah. Tapi selebihnya tu dia punya spesifikasi sama sajalah seperti Redmi Note 11 Pro tu. Cuma yang pelik kat sini, di bahagian kamera tu dia orang buang dia punya kamera depth sensor. So ada 3 kamera saja iaitu 108MP kamera utama, 8MP ultra wide dan 2MP macro. Which is bagi aku tak ada masalah pun sebab depth sensor tu bukan useful mana pun. Sebelum aku beralih ke MIUI 13 pula, fungsi-fungsi yang korang expect yang ada pada phone Xiaomi macam IR Blaster, NFC, stereo speaker, semua ada dekat telefon ni. Jadi jangan bimbang pasal bab tu. Tapi benda yang paling pelik lah untuk Redmi Note 11 series ni, walaupun dia datang dengan MIUI 13, tetapi benda yang paling pelik, dia menggunakan Android 11 bukan Android 12.
which is sangat pelik. Lagi satu kepada korang semua tertanya berapa harga untuk ringgit Malaysia telefon-telefon ni, masih tak keluar lagi untuk pasaran Malaysia. Most likely dia akan keluar pada mungkin lepas Raya Cina ni, aku rasa lah, most likely lah. So stay tuned for that lah. Okey, sekarang ni pula kita nak sembang pasal MIUI 13 versi global. Sebelum ni aku dah cerita dah pasal apa yang baru yang ada pada MIUI 13 ni. Jadi kalau korang semua yang nak tahu lebih lanjut, korang boleh tengok video tu dekat description ataupun kat caption ni kalau aku rajin letak lah. So aku tak nak explain sangat lah fungsi-fungsi yang korang dah tahu tu. Aku nak cerita fungsi-fungsi yang baru yang Xiaomi cerita sendirilah masa event ni. Jadi menurut Xiaomi sendirilah, MIUI 13 kali ni lebih stable lah dengan beberapa fungsi yang diorang tambah dekat MIUI 13 ni. So ni adalah fungsi dia. First adalah liquid storage, di mana ia akan kurangkan fragmentation, di mana ia akan manage data-data dan improve defragmentation efficiency sehingga 60%. Nak senang cerita kat sini, dia akan improve lah kau punya read and write speed pada jangka masa yang lama tu. Kedua adalah optimized memory aka RAM optimization. Aku rasa benda ni aku tak payah explain, korang dah faham dah kan. RAM optimization tu benda yang sangat basic lah, semua orang dah tahu kan apa fungsi dia tu kan. Ketiga adalah focus algorithm, di mana ia akan mengutamakan mana-mana aplikasi yang tengah aktif berbanding apps lain tu. Jadi dekat sini korang akan dapat performance yang jauh lebih bagus lah. Keempat pula adalah smart balance, di mana ia akan automatic cari balance di antara performance dan penggunaan kuasa tu. Fungsi ni adalah di mana korang boleh letak lah untuk balancekan performance korang ataupun letak ke max untuk dapatkan performance yang maksimum, ataupun korang tak nak guna power sangat, korang boleh gunalah low consumption mode tu. So fungsi ni memang useful gila lah kalau korang nak jimat bateri tu. Last kali adalah fungsi sidebar aka Samsung Edge panel yang ada dekat phone Samsung. Korang tolak ke tepi tu, korang tengok lah dia punya sidebar. Sidebar ni korang boleh letak application, so lagi senang lah korang nak buat multitasking tu. So tu je lah yang baru untuk MIUI 13 yang Xiaomi umumkan semalam tu. Jadi kepada korang semua yang tertanya phone apa yang akan dapat MIUI 13 versi global tu, tengok kat paparan korang sekarang ni. Dah puas hati dah? Jadi itu sajalah untuk event Redmi Note 11 dan MIUI 13 versi global. Overall aku rasa ini adalah telefon yang menarik jugalah, dan dia punya versi MIUI 13 global pun memang nampak menarik. So aku excited lah nak guna nanti kan, bila aku dapat sendirilah hands on Redmi Note 11 punya series ni. So stay tune lah untuk review kat channel ni. So itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum. Bye bye.